Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, pegawai masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni malam 2 Zulqa'dah, ya. Tapi ada lagi orang buat sambutan hari raya walaupun dah masuk bulan Zulqa'dah, ya. Tak apalah, orang nak jamu makan dah, ya. Yang Nabi kata wa at'imut ta'am, ya. Di antara benda yang digalakkan itu di samping ifsus salam, ya, maknanya lebar luaskan salam. Yang keduanya wa at'imut ta'am, memberi makan atau jamu orang makan, benda yang baik. Dan yang ketiga, ya, wasilaturrahmi, maknanya menghubungkan silaturrahim, ya, antara kita. Jadi tiga-tiga tu ada biasanya dalam open house, ya tak? Tapi kita dah masuk dalam bulan Zulqa'dah, diam tak diam dah menghampiri pula, ya, Idul Adha. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ni kita sampai kepada hadis yang ke-300, ya, berkenaan dengan kemerduan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. An Qatadah qol ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanat sawti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanat sawti wa kana la yurajji'u. Diriwayatkan daripada Qatadah, beliau menceritakan Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan seorang nabi melainkan dengan wajah yang indah, tampan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada riwayat lain, apabila ada orang melihat wajah Nabi dan melihat bulan, wajah Nabi ini lebih indah daripada bulan purnama itu, ya. Itu yang disebut dalam hadis yang lain, ya. Jadi indahnya wajah Nabi, bukan saja indah wajah Nabi, dan suaranya juga merdu, hasanat saut, ya, elok rupanya, elok juga suaranya. Itu suaranya yang merdu. Adalah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut dalam hadis ini lagi, ya, indah wajahnya dan merdu suaranya, namun baginda tidak mengalunkan suaranya dalam bentuk nyanyian, ya. Orang ada suara sedap merdu ni, sekiranya menjadi qari, baca Quran atau qari'ah, baca Quran ini, ya, dia sedaplah. Lagi-lagi bertarannum dengan tajwid, ya, dengan sifat-sifat huruf, ya, betul, ya, harakatnya betul, maka sedaplah, ya, orang yang belajar tarannum dan sebagainya. Jadi tidak semestinya sedap suaranya itu menyanyi. Rasulullah SAW dia tidak menyanyi, tapi mengalunkan bacaan Al-Quran ketika menjadi imam dan mengajar para sahabat, ya. Indah suaranya, merdu suaranya. Tu
itu baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu keadaannya, ya. Menurut Qatadah, tafsiran hadis ini tuan-tuan Muhammad sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai suara yang merdu, tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di antara para rasul yang suaranya sedap, ya, merdu. Itu bolehlah, ya, kalau nak merujuk dalam Al-Kamil Ibnu Adi, ya, satu hadis ini ada ulama menyatakan dhaif. Hadis ini mursal kerana Qatadah ialah seorang tabi'in, tidak berjumpa Nabi pun, ya. Itu ada yang menyatakan demikian. Qatadah ini tabi'in. Tabi'in ini ialah orang yang hanya berjumpa dengan para sahabat. Dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan hadis ini dhaif, ya, mursal, kerana Qatadah ialah seorang tabi'in, tidak dan nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di tahqiq, ya, dalam Syama'il, kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, atau Syama'il An-Nabi, ya. Kemudian disebutkan lagi Nabi ini mempunyai suara yang merdu, ya. Ketika apa? Membaca Al-Quran, ya, dan maknanya ketika menjadi imam lah. Tapi Nabi tidak mengalun-alun, ya, nak panjang-panjang beralun-alun begitu, tidak, ya. Jadi hadis ini tuan-tuan umat sekalian menunjukkan bahawa ada ketikanya Nabi membaca Al-Quran tanpa mengalun-alunkan suaranya, ya. Dan ada kalanya baginda mengalunkan suaranya, sebagaimana yang disebut dalam hadis sebelum daripada ini, ya. Sebab itu kalau kita dalam solat, ya, bacaannya sama ada tadwir, ya, ataupun hadr, ya. Mana jarang orang menjadi imam itu baca secara tahqiq dan juga tartil. Kalau tartil itu biasanya, ya, ketika mengalunkan bacaan Al-Quran dengan tarannum, supaya orang dapat seronok mendengar alunan ayat-ayat Allah Ta'ala itu begitu asyik, ya, dengan tajwidnya kena, dengan lagunya kena, tarannumnya, ya. Itu untuk mendorong orang minat membaca Quran dan mempelajari Al-Quran, sebab itu salah satu daripada ilmu, ya. Tapi dalam solat dia tak sesuai lah dengan tartil macam tu. Dia keadaan tadwir dan hadr, ya, sebagaimana yang imam-imam kita bawa lah, ya, itu yang paling sesuai. Lagi-lagi kalau sekiranya dalam jamaah itu ada orang yang uzur, orang-orang tua, ataupun ada anak-anaknya pula menangis-nangis nak mak dia atau nak bapak dia, ya. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis yang lain pernah disebut ketika menjadi imam dia meraihkan makmum, ya. Kalau dah ramai yang uzur, tidak panjang-panjang baca, lagi-lagi nak berlagu-lagu, bertaranum-taranum. Begitu juga kalau terdengar suara budak-budak menangis, maka baginda biasanya akan merengkaskan cara baca dan juga, ya, baca dengan kaedah tadwir dan hadr, ya. Maknanya dia tidak baca panjang-panjang beralun-alun, itu maksudnya, ya. Tapi namun ada perintah Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah kamu akan Quran ini secara tartil, supaya betul bacaannya ketika kita membaca lah, ya, dengan tajwidnya, dengan sebutan hurufnya, makharijil huruf dan sifatil huruf, ya, makhrajnya,
tempat keluar hurufnya tang mana dan sifat-sifat hurufnya tang mana, ya, maknanya ia dijaga dan dipelihara. Itu maksud suruh baca Quran secara tartil dan tahqiq. Itu kalau betul-betul belajar, ya, itu orang yang betul-betul nak belajar macam mana makhrajnya, sebagainya, sebutannya, begitu, ya. Sebagian ulama berkata maksud tidak mengalun-alunkan dalam hadis ini ialah mengalunkannya sebagaimana alunan nyanyi, ya kan. Sekarang ni kadang-kadang ada doa yang dijadikan nasyid, ada ayat Quran yang dijadikan nasyid, ya. Jadi sudah tentulah dia akan beralun-alun cara bacanya. Nabi tidak begitu. Adapun alunan suara dalam pengertian memperelok itu, ya, memperelok bacaan atau memperindahkan suara yang dilakukan oleh Nabi, dan alunan beginilah yang dimaksudkan oleh hadis yang tadi, ya. Maknanya kalau tujuan untuk memperelok itu tadi dengan tarannum, ya, ras ke hijaz ke, ya, dan dengan tajwid barulah kena, ya, irama dan lagu Al-Quran itu, ya, sehingga orang yang mendengarnya kadang-kala boleh menitiskan air mata sebab dia indah, ya, dia mukjizat, bukan karangan manusia. Sebab itu, ya, indah sungguh apabila dibaca dengan haknya, iaitu dengan lagunya, dengan tajwidnya, dengan sifatnya, dengan makharatnya, ya, maka sangat indahlah, ya. Sebab Quran itu memang indah, ya, apabila dibaca, dialunkan dengan tarannum dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi, ya, dalam keadaan tertentu baca keadaan biasa, dan dalam keadaan tertentu ada baca untuk memperelok bacaannya, ya. Kalau tidak, masukkan Al-Quran minati waratilil Quran tartila, dah, ya, bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil, ya, satu-satu sebutannya, lagunya dan sebagainya. Kemudian bacaan yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu sederhana kuatnya. Hadis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Ibnu Abbas ini adalah anak kepada Sayyidina Abbas, yakni Abdullah sebenarnya. Sebab itu Abbas ini pakcik saudara Rasulullah, hidup sezaman Nabi, ya, dan anaknya juga hidup sempat dengan Nabi. Sebab itu apabila dalam hadis kebanyakan disebut radhiyallahu anhuma, ya, mudah-mudahan diredai oleh Allah Ta'ala keduanya. Keduanya itu merujuk pada Sayyidina Abbas dan anak dia yang Abdullah bin Abbas. Jadi kalau disebut an Ibni Abbasin, daripada anak Abbas, maknanya Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas lah, anak pada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Qal kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari barangkali hanya sekadar yang dapat didengar oleh orang yang berada di dalam bilik, sedangkan baginda membacanya di tengah rumah. Dia boleh merujuk dalam Sunan Abi Daud, kitab As-Salah, Musnad Ahmad, dan status hadis ini isnadnya hasan. Tahqiq Musnad Ahmad, ya, dan kitab apa, Muassasah Ar-Risalah. Difahami bahawa daripada hadis ini bahawa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana, iaitu tidak tinggi suaranya,
dan tidak pula rendah atau tersembunyi, yaitu orang yang berada di dalam bilik di rumahnya dapat mendengar akan suaranya, ya. Namun orang yang berada di luar rumah tidak lagi dapat mendengar suaranya. Jadi sebab itu, ya, dalam keadaan yang sederhana kuatnya, tidaklah sampai terpekik, terlolong, tidak, ya, tetapi sekadar didengar oleh orang yang ada dalam bilik dan beliau baginda sendiri mendengar, ya, dan cukuplah ketika membaca Al-Quran di dalam rumah, ya. Jadi kesimpulan daripada hadis-hadis, kita tengok daripada awal hadis 294, ciri-ciri bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, baginda menyebut hurufnya dengan cukup jelas, yaitu satu per satu, ya. Maknanya yang dikatakan bacaan yang jelas, ya, fa iza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Itu yang dikatakan Nabi membaca satu-satu jelas bacaannya. Yang keduanya, kesimpulan daripada hadis-hadis yang dibentangkan ini, baginda memanjangkan bacaan pada tempat yang perlu dipanjangkan, ya, mengikut harakat yang sewajarnya. Kalau daripada awal dia baca mad asli, ya, maka semua standard. Jangan ketika baca mad asli awal dipanjang sikit, yang tengah-tengah pendek sikit, kan panjang pendek, jadi tak standard. Nabi tidak begitu. Hak harakat masing-masing. Kalau mad jaiz, mad jaiz lah. Kalau mad wajib muttasil, mad wajib, cara baca macam mana, tak boleh lah nak dikurangkan. Kalau mad lazim kalimi, musaqqal atau mukhaffaf, atau mad lazim harfi, musaqqal ataupun mukhaffaf, ya, itu ada haknya masing-masing, ya. Mesti dibaca 3 alif 6 harkat. Bacalah ikut harkat atau haknya. Lain macam kita baca mad jaiz ni, dia boleh kadang-kadang baca jadi 2, ya, 1 alif 2 harkat. Kadang-kadang kita boleh panjangkan, 2 alif 4 harkat, ataupun paling panjang pun jadi 2 alif setengah lah, 5 harkat, ya. Jangan pula kalau kita baca itu yang ni panjang sangat, yang ni pendek sikit, tidak tartil maknanya. Begitu juga kalau mad arid li sukun ini, dia pun boleh baca 3 wajah lah. Boleh nak penuhkan sampai 3 alif atau 2 alif, ataupun 1 alif 2 harkat, ya. Mengikut cara kita membaca. Kalau baca tartil, mungkin mad arid li sukun itu bolehlah dipanjangkan. Tapi kita baca tadwir ataupun hadr, ya, maknanya ikutlah kesesuaian cara kita membaca, ya. Baginda yang ketiga, tidak menyambung ayat dengan ayat, akan tetapi membaca satu ayat demi satu ayat. Lagi-lagi kalau orang yang pendek nafas, ya, eloklah membaca mana yang habis ayat ataupun wakaf, mana yang boleh diwakafkan, ya. Jangan tiba-tiba kita wakaf tempat yang tak wajar wakaf, jadi wakaf qabih yang tercela, ya. Kalau nak pun ambil balik, begitu. Ya, ada kaedah-kaedahnya yang tuan-tuan boleh belajar dengan qori-qori, ya, dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran ini, ya. Mudah-mudahan akan mendapat petunjuk, ya, ataupun mendapat, ya, ilmu cara membaca dengan betul. Baik, yang keempatnya, kesimpulan dari hadis-hadis tadi, ketika solat malam, ada kalanya Nabi SAW menguatkan bacaan, dan ada kalanya menyembunyikan bacaan.
namun menguatkan bacaan tidak dengan suara yang terlalu kuat, ya, akan tetapi sederhana saja, iaitu hanya didengari oleh orang yang ada di dalam rumah, ya, tidak dapat didengari oleh orang-orang yang berada di luar daripada rumah. Ini khususnya kalau waktu malam dan waktu qiyamul lail, ya. Kan kalau qiyam itu dia kalau baca sederhana tu dan didengari oleh kita dan makmum, cukuplah. Buat apa nak kuat-kuat sangat? Lagi-lagi zaman sekarang ni kita biasa jadi imam menggunakan pembesar suara, sebut sedikit pun dah kuat. Ya, seeloknya kalau qiyamul lail jangan kuat-kuat sangatlah, ya. Baca sekadar kita dengar, ya, dan itu lebih menusuk dalam jiwa kita waktu qiyam ada. Jadi qiyam itu pun bukan hanya kita dirikan dalam bulan Ramadan, tetapi insya-Allah kita berusaha, berazam untuk kita terus dirikan dalam bulan-bulan yang lain, ya. Kemudian yang kelimanya, ada kalanya Nabi SAW mengalunkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Maksudnya ialah membacanya dengan suara yang elok dan indah, berlagu, bertarannum, bukan dengan menyanyi-nyanyikannya, tidak, ya. Itu cara Nabi SAW, ya, ketika membaca Quran. Jadi taujihat nabawiyah daripada hadis-hadis berkenaan dengan cara Nabi membaca Quran, yang pertamanya galakkan kepada kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, iaitu membaca dengan sebutan huruf yang jelas, cukup harakatnya dan tidak tergopoh gapah. Sebab kadang-kadang ada pusat-pusat tahfiz Quran ini. Pernah saya berada dalam satu surau lah, dia panggil budak-budak hafaz Quran untuk jadi imam tarawih, tetapi tak khusyuk gitu pun. Sebab dia pentingkan hafalan, tapi dari sudut kualiti bacaan jauhlah tarannum. Dari sudut hak, harokat-harokat dan hukum-hukum tajwid dilanggar belaka. Hafal memang hafal, tetapi apabila yang itu perkara pokok dilanggar, hanya sekadar hafalan saja, ya, kita jadi makmum ni tak seronok, ya. Sebab Nabi tak buat macam tu. Dia jaga, Nabi ketika membaca Quran, sebutan huruf jelas, cukup harakat, tidak tergopoh gapah dan kelam kelibut ketika membaca Quran, ya. Makmum pun seronok apabila dengar Pak Imam baca satu-satu, lagi-lagi kalau berlagu. Panjang pun tak terasa kalau solat tarawih. Tak terasa sebab sedap imam membaca. Dan yang keduanya, keharusan membaca Al-Quran dengan suara kuat atau suara perlahan. Baina-baina lah, orang kata antara, ya, antara kuat dan perlahan, ya. Biasanya kalau imam-imam Mekah tu, dia kalau baca ayat-ayat yang penting, ya, ayat berkenaan dengan azab, seksaan kepada pendosa-pendosa, biasanya, ya, dia akan tekankan sedikit suaranya, lantang sedikit, malah sampai peringkat menangis. Tujuannya ialah untuk memberi pengajaran kepada umat manusia, para makmum ini, supaya faham bahawa Al-Quran ini ada ketikanya menceritakan basyira, berita gembira, dan ada ketikanya memberikan nazira, iaitu berita duka, ancaman. Ada yang dikatakan targhib, iaitu motivasi, rangsangan, galakkan. Ada kalanya kita perlu ambil tarhib, yakni peringatan,
Ya, sebab itu Pak Imam ni membaca, dia kadang-kala kuat, kadang-kala sedikit, ya, perlahan, untuk orang yang memahami cara kaedah membaca Al-Quran, dia faham maksud pengertiannya, ya, supaya orang lain pun juga turut faham. Nah, itu maknanya. Kemudian perkara yang ketiga, taujihat nabawiyahnya, rukhsah atau kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang wajib disyukuri, ya. Apa juga yang berbentuk kemudahan ataupun kelonggaran. Contoh yang paling mudah, ketika kita bermusafir, rukhsah yang diberikan ialah dibenarkan solat qasar dan jamak, tak kira jamak takdim atau jamak takhir, pulanglah. Itu rukhsah yang maknanya diberikan. Begitu juga orang yang bermusafir, di antara rukhsah, kelonggaran yang diberikan ialah dibenarkan berbuka puasa sekiranya dia tak larat dah, ya. Tapi kalau masih mampu nak teruskan, lagi afdal lah, ya. Tapi maknanya rukhsahnya, kelonggarannya ada, yakni dibenarkan untuk berbuka puasa. Sebab alasan orang sekarang apa? Dah kenderaan masing-masing aircon. Lainlah dulu naik unta, naik kuda, panas, ya. Tapi hari ini, ya, aircon. Jadi tak ada alasan untuk dia, ya, batalkan puasa. Tapi bukan itu sebenarnya alasannya. Cuma asal musafir saja dari sudut hukum dibenarkan untuk mengambil rukhsahnya itu. Pulang pada kita lah, ya. Tapi wajib ganti kalau sekiranya kita membatalkan puasa kerana sebab musafir pada bulan-bulan lain, khususnya bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, ganti, ya. Jangan saja-saja dah boleh berbuka, tiba-tiba dia tidak ganti dengan, ya, puasa-puasa qada. Tak boleh lah, ya tak? Kemudian keempat, keharusan membaca Al-Quran dengan suara kuat ketika solat malam. Namun yang afdal adalah berselang-seli antara kuat dan perlahan. Macam itulah itu kalau baca Quran waktu malam, khususnya kalau qiyamul lail. Itu disunatkan waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh kita membaca jahar, ya, baca kuat. Tapi bukanlah kita ada speaker dah ada pembesar suara dah, nak teran-teran suara. Kenapa sangat? Sebab kita dah kuat dah. Jangan sampai pula ada telinga yang pekak kerana terlampau kuat. Bukan sampai membawa mudarat begitu, tetapi antara kuat dan juga perlahan, ya. Kemudian perkara yang kelima, taujihat nabawiyahnya, menjaga ibadah sunat sekalipun ketika musafir. Nabi biasa jaga ni, walaupun musafir, ibadah sunat tetap dibuat juga, ya. Solat sunat, ya. Solat apa, tahiyat masjid, umpamanya kalau singgah dekat masjid, ada, tu dia biasa dibuatlah. Kemudian perkara yang keenam, membaca Al-Quran dengan suara kuat ada kalanya lebih afdal daripada membaca secara perlahan, ya. Khususnya kalau sampai kepada ayat-ayat yang kita faham maksudnya, yang kadang-kala dibaca diulang-ulang. Tujuannya ialah untuk memberi ibrah, ya, ibratun wa durusun, pengajaran dan pelajaran kepada umat manusia. Itu kadang-kadang afdal baca kuat, ya, apabila tujuannya untuk memberi peringatan kepada, ya, umat manusia. Baik. Kemudian galakkan membaca Al-Quran dengan suara yang elok
dan merdu. Ya, kalau siapa-siapa yang suaranya elok, eloklah belajar Quran, membacanya supaya lunak didengar. Ada suara yang elok ni boleh menggamit atau boleh tackle orang, memeluk Islam di antaranya, mempelajari Islam di antaranya, dan suka gemar membaca Quran dan mempelajari Quran. Sebab dengan rahmat, nikmat suara elok itu, dia juga nak mempergunakannya mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keuntungan orang yang suara-suaranya memang elok, ya. Tapi macam suara saya ni dah terlalu banyak bercakap, berceramah hampir tiap malam, dia jauh daripada suara asal, ya. Jadi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, sebab dah ada di bercakap ni, ya, dia punya apa ni dia punya apa, peti suara tu dia ada efek juga sebenarnya, ya. Kadang-kadang kalau batuk sebagainya, minum makan tak jaga. Kepada orang yang kori-kori ni selalu dijaga makan, jaga minum. Ada yang pantang air batu, dia tak makan, tak minum, ya. Memang dijaga betul. Itu eloklah kalau dia mampu menjaga, ya. Tapi kita ni pantang jumpa. Itu yang payah tu, tuan-tuan, puan sekalian. Kemudian makruh melakukan perbuatan untuk menghimpunkan orang kepada diri jika boleh membawa fitnah dan menghilangkan maruah diri. Makruh, ya, maksudnya melakukan perbuatan untuk menghimpunkan orang kepada diri jika boleh membawa fitnah dan menghilangkan maruah diri, ya, makruh lah. Kumpul, ya, tujuan dia adalah untuk orang tengok harta dia, ataupun orang tengok, ya, kemewahan dia, ya. Balik orang pakak bercerita, ingat ada benda, jadi pompa-pompa jadi fitnah, ya. Sila-sila hari bulan bukan sahaja makruh, menjadi haram apabila boleh mendatangkan fitnah, ya. Lagi-lagi kalau perkara menghilangkan maruah diri, ya. Jadi na'udzubillah, panggil orang datang tapi nak mempertontonkan sesuatu perkara yang boleh membawa fitnah ataupun menghilangkan maruah diri, tak kenalah, ya, umpamanya. Tapi kadang-kadang diuji dan dicoba kita, kan. Panggil orang ramai-ramai datang untuk open house, kan, nak jamu, tetapi dengan izin Allah tu, wallahu alam, makanannya semua basi, tiba-tiba jadi gitu. Ada, ya. Itu na'udzubillah, barangkali ada orang cuba-cubalah dengan black magic ke apa benda, dah habis semua orang makan, perut sakit dan juga jadi bahan fitnah. Tetapi, ya, na'udzubillah, benda-benda perlakuan sihir seperti itu tak baguslah, ya, dilarang dalam Islam, ya. Tapi itulah nak dikata manusia ni kadang-kadang diuji, dicuba, ya, dan sehingga menimbulkan fitnah dan menghilangkan maruah dan sebagainya. Dan yang akhir sekali dari taujihat nabawiyahnya, membaca Al-Quran dan alunan suara asalkan jangan menjadi seperti nyanyian, ya. Taklah sampai dijadikan ayat-ayat Allah SWT itu dijadikan nyanyi-nyanyi. Sebab kadang-kala orang lebih mengutamakan lagu, nyanyian atau iramanya, ya, sehingga lari daripada tajwid, ya. Itu tak kena, sampai peringkat jadi tidak dibenarkan atau haram apabila sampai lari daripada harakat, ya, daripada, ya, lagunya kerana lagu, tetapi dari sudut harakatnya lari, tajwidnya lari, semata-mata kerana pentingkan lagu. Itu tak bolehlah macam tu, ya. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, kita masuk kepada bab maja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara bab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis menceritakan
tentang tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat dalam bab ini waktu Nabi menangis dan apa yang menyebabkan baginda menangis. Ya. Pertama, dalam solat Nabi, an Abdullah bin Sikhir, ya, qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Diriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu an menceritakan, aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu baginda sedang solat dan aku mendengar dari dalam dada Nabi suara yang sebak kerana tangisan yang kedengaran. Seperti apa? Seperti bunyi air yang sedang mendidih atau menggelegak di dalam periuk, pluk, gitu, ya. Sampai bunyi macam tu. Bagaimana Nabi seorang Rasul, ya, orang yang sudah tentu, ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, ya, kesalahannya yang dahulu dan juga yang akan datang. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam solat sehingga bengkak-bengkak kaki, dahinya berbekas dan menangis, ya. Jadi ada di antara sahabat yang bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu buat macam ni, ya, sedangkan, ya, kamu ni dosa-dosa yang lampau dan akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menangis sebegini, ya? Jadi Nabi menjawab, salahkah aku untuk menzahirkan kesyukuranku terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya? Itu yang Nabi jawab. Dan apabila compare dengan kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni lah banyak dosa, banyak kesalahan, tapi payah benar kita nak menangis. Sedangkan Rasulullah SAW yang telah diampunkan semua dosanya, kesalahannya, dijamin dah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, masih lagi solat bengkak-bengkak kaki dan menangis-nangis seperti air yang menggelegak dalam periuk. Bayangkanlah tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, kita ni siapa berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita keras hati kita, payah liatnya hati kita, jiwa kita, payahnya untuk kita menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, menitiskan air mata kerana mengenang banyaknya kesalahan kita, dosa maksiat yang kita pernah lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maknanya satu perkara yang boleh memadamkan api neraka, tuan-tuan dan sekalian. Di samping kita rasa bertaubat, kita rasa kesal, insaf, ya, bahawa kita ini banyak kesalahan, kesilapan, dosa, maksiat, mohon kepada Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan surah Ali Imran ayat 134 tu. Dan orang-orang yang apabila telah melakukan perbuatan fahsya, mungkar atau menzalimi diri mereka,
segera mereka mengingati akan Allah, lantas memohon ampun kepada Allah Ta'ala sebab kesalahan dosa yang telah diperbuatnya. Siapa lagi yang akan mengampunkan dosa melainkan hanya Allah. Syaratnya tidak patah balik semula melakukan dosa-dosa dan maksiat setelah maknanya kita bertaubat, ya, sedangkan dia mengetahui, ya. Jadi itu, ya, kenapa kita juga perlu menangis sebagaimana Nabi juga menangis ketika solat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menangis di dalam solatnya sehingga kedengaran tangisannya itu seperti bunyi air yang menggelegak dalam periuk, ya. Perkataan al-mirjal minal buka, mirjal itu dalam hadis ini bermaksud periuk yang digunakan untuk memasak. Jadi azizul mirjal ini ka aziz, ya, azizil mirjal itu yang disebut dalam hadis tadi, bermaksud bunyi gelegak-gelegak air di dalam periuk. Itu maknanya, ya. Bagaimana kita rebus air kalau menggelegak, macam itulah seolah-olah tangisan Rasulullah SAW. Jadi pengajaran hadis ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, memperlihatkan kepada kita betapa khusyuknya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam solat, sifat khusyuk yang lahir kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti orang yang khusyuk dengan sendirinya dia akan menitiskan air mata, biasanya begitu, ya. Jadi sebab itu kita juga dikehendaki agar dapat menunaikan ibadat kita khusyuk. Dan di antara ciri-ciri kita nak khusyuk kerana Allah, fokus jiwa kita kerana Allah. Di samping jasad kita menghadap kiblat dan kita memandang kepada tempat sujud, dan kita tahu betapa kerdilnya kita sebagai hamba. Sebab itu dalam solat kena ada sifat tawaduk, kita rendah diri sehabis-habis sebagai hamba. Ada sifat khusyuk, fokus kepada ibadat, menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jiwa kita menyembah Allah. Dan khudu', ya, maknanya kita taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu solat ini dia ada solat zahir, ada solat batin. Zahir kita punya, ya, jasad, pakaian, tempat wajib bersih, suci daripada najis, ya. Dan perbuatan yang dikatakan af'alus solah, perbuatan-perbuatan solat ataupun fi'li, perbuatan itu mestilah betul dengan sifat-sifat solat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu af'alnya ataupun fi'liyah, ya. Dan juga yang dikatakan, ya, sebutan-sebutan, ya, ataupun perkataan-perkataan, ya. Ya, ada qalbiyah, ada fi'liyah, ya. Kemudian ada yang dinisbahkan kepada perkataan ataupun kalam-kalam yang diungkap itu biar betul cara membacanya, ya, cara menyebutnya supaya berbetulan, jangan sampai salah, ya. Yang itulah yang kita perlu jaga, ya. Apabila kita tahu maknanya lagi cantik, boleh mendorong kepada khusyuk dalam solat, ya. Ada af'al, ada aqwal, ya. Itu yang dikatakan perbuatan, ada perkataan-perkataan, ya, yang kena dijaga di dalam solat kita. Hadis Isya, sila.
Baik, saya akan habiskan mauduk kita. Jadi cara untuk khusyuk itu rukun fi'linya, qaulinya, qalbinya, 3 rukun itu mesti kita sentiasa jaga. Cara perbuatan kita dari satu perbuatan kepada perbuatan yang kita tak nampak ni, macam niat, jaga elok-elok, barulah di antaranya kita faham bacaan-bacaan boleh mendatangkan khusyuk. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawa tangisan tidaklah membatalkan solat, sama ada nyata daripadanya 2 huruf atau tidak. Sebagian ulama berkata bahawa tangisan yang tidak membatalkan solat ialah tangisan kerana takutkan Allah. Dalilnya hadis tadi, bahawa Nabi nangis sampai peringkat seolah-olah macam bunyi air menggelegak dalam periuk. Dan yang keduanya, dalil Quran dalam surah Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Itu maksudnya. Jadi, tapi janganlah terlalu melampau, sebab ada ulama yang menyatakan tangisan yang tidak membatalkan solat ialah tangisan kerana takut akan Allah. Tapi kalau sampai terlebih-lebih, katanya dibimbangi apabila sampai mendatangkan huruf-huruf, umpama jadi jadi atau itu dah berapa huruf, 2 huruf, tetapi dah banyak kali dah dibimbangi membatalkan solat. Menangis boleh, tetapi kerana takutkan Allah, sekadar kita teresak-esak, tapi jangan sampai keluar suara. Walaupun tadi ada ulama yang membenarkan tidak batal kerana takutkan Allah, dibimbangi apabila dah terlalu tak sedar diri. Aduh, na'udzubillah, solat supaya sedar diri kepada Allah. Ini sampai tak sedar diri itu payah.
Macam setengah orang yang meratib tu kan, berzikir wirid, tarikat apa benda ke, sampai pusing-pusing, sampai bercampur gaul dengan jantan betina. Itu dah tak khabar orang Terengganu, orang Kelantan kata. Itu dah lebih daripada, ya, betul. Maknanya lebih betul, habis betul jadi buruk lah, tak betul jadinya. Ya, kita tidak mau begitu. Jadi macam mana pun kita berpada-pada supaya jangan sampai batal ibadat solat kita walaupun ada keizinan tadi, semata-mata takut kerana Allah dibenarkan. Jadi sekadar itulah, insya-Allah pada waktu-waktu yang lain kita akan cuba telusuri lagi hadis-hadis berkenaan dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat petunjuk dan hidayah, ya, dan kita menelusuri kehidupan berpandukan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.